Tidak ku minta lahir ke dunia, tidak ku duga jadi begini. Macam mana? Sedap tak suara cikgu? Kalau sedap, jangan lupa subscribe channel cikgu dan jangan lupa juga tekan butang loceng dan onkan notifikasi supaya kamu boleh tahu bila lagi cikgu akan upload video-video tentang pengajaran dan pembelajaran yang menarik pada masa akan datang. Okey, sebelum cikgu mulakan, perhatikan perkataan pada atas kepala cikgu ini. Cikgu nak kamu teka. Ada 5 huruf di situ. Di hujungnya ialah huruf M. Baik, pembayang yang cikgu nak berikan ialah permukaan kulit yang berwarna kebiru-biruan. Siapa tahu 10 saat dari sekarang. Cepat teka. Cepat. 10 9 8. Hitam bukan. 7 6 5. Malam pun bukan. 5 4 3 2 1. Tenet. Masa dah tamat. Baik, jawapannya ialah lebam. Biar lebam biji mata. Okey, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan buku teks. Buka muka surat 99. Kita akan tengok unit 13. Bukan ku pinta. Itulah lagu yang cikgu nyanyi tadi. Bukan ku pinta. Tapi sebenarnya tajuk ini akan membincangkan tentang kecederaan yang berlaku kepada murid-murid semasa melakukan aktiviti sama ada di padang ataupun melakukan aktiviti di luar kawasan sekolah. Baik, mari kita tengok muka surat 99 ni. Apa dia? Mari kita baca dahulu. Nadim telah menyertai satu pertandingan sukan. Semasa perlawanan berlangsung, kakinya telah mengalami kecederaan akibat ditackle oleh pihak lawan. Permainan apa dia main ni? Permainan rugby, ya. Baik, Nadim telah cedera, ya, kerana ditackle oleh pihak lawan. Apakah kecederaan yang mungkin dialami oleh Nadim? Okey, baik. Kalau kita bermain ataupun bersukan, biasanya kecederaan yang selalu berlaku ada 2, iaitu lebam dan juga terselio. Jadi untuk tajuk ini kita akan bincang 2 perkara kecederaan ini, iaitu lebam dan terselio. Okey, baik. Mari kita lihat dahulu lebam, ya, lebam. Apakah itu lebam? Lebam ini berpunca daripada terkena hantaman atau objek keras, ya. Dalam gambar yang cikgu tunjukkan di atas tadi, berlaku pelanggaran di antara 2 orang pemain rugby tadi, ya. Dan dia boleh jadi pelanggaran antara manusia, haiwan ataupun objek. Okey, contohnya terlanggar meja ataupun kursi. Dan yang ketiga ialah terjatuh. Terjatuh ni boleh jadi kerana tergelincir di tempat yang licin. Apabila kita terjatuh, biasanya tangan kita akan berada di bawah dahulu. Jadi mungkin kecederaan akan berlaku pada bahagian tangan kita. Okey, baik. Apakah itu gejala? Gejala ni bermaksud akan wujud kesannya ke atas permukaan kulit kita. Mari kita tengok. Yang pertama sekali, boleh jadi bengkak ataupun benjolan berlaku pada kawasan yang terjatuh, ya. Dan yang kedua, akan berasa sakit dan lenguh. Biasanya lebam ni kita akan berasa sakit, ya. Sebab jatuh kan, mestilah sakit. Dan kemudian kawasan tercedera itu akan berwarna biru ataupun ungu. Dan biasanya kawasan yang tercedera ini akan berasa panas. Tempo untuk sembuh, dia akan memakan masa antara 5 hingga 7 hari. Barulah permukaan kulit yang berwarna kebiru-biruan itu akan kembali seperti biasa. Apa dia cara rawatan? Yang pertama sekali, kita menggunakan air sejuk ataupun kita menggunakan ais selama lebih kurang 10 minit setiap 2 jam selama 2 hari. Ini dilakukan apabila
sebaik berlaku saja pelanggaran ataupun berlaku saja terjatuh dan sebagainya. Nah, jadi boleh gunakan ais ataupun gunakan air sejuk, diletak di dalam botol ataupun plastik dan diletakkan di kawasan yang lebam, ya. Kemudian tuam panas dan sejuk selang-seli selama lebih kurang 10 menit 3 kali sehari selepas 3 hari kecederaan berlaku. Okey, cara bantu mula. Bantu mula di sini bermaksud tindakan yang kita perlu lakukan sebaik saja sesuatu kecederaan berlaku kepada diri kita, ya. Yang pertama sekali ialah rehatkan bahagian yang mengalami kecederaan. Contohnya kalau kaki kita lebam ataupun tangan kita lebam, kita boleh gunakan kain anduh ataupun sebagainya. Rehatkan, jangan terlalu banyak pergerakan pada kawasan yang lebam itu. Kemudian tuam sejuk selama 10 minit selang 2 jam. Okey. Dan seterusnya ialah dibalut kawasan yang tercedera dengan kain balutan yang bersih. Keadaan ini bertujuan untuk mengenakan tekanan pada anggota yang tercedera. Dan seterusnya, tinggikan kedudukan anggota yang tercedera melebihi aras jantung. Dan juga yang seterusnya, yang terakhir, rujuk pengamal perubatan seperti doktor untuk rawatan lanjut. Ini sekiranya lebam itu semakin buruk ataupun benjolannya semakin besar, jadi kamu tak boleh biarkan, mesti rujuk kepada pengamal perubatan, iaitu doktor lah, ya. Okey, mari kita tengok yang kedua, iaitu terseliuh. Terseliuh ni apa dia? Terseliuh ni tak sama dengan lebam tadi. Okey, apa dia puncanya? Yang pertama sekali iaitu terpijak permukaan yang tidak rata. Contohnya, ketika bermain bola, ada kawasan yang berlubang, jadi terpijak di situ, terpeleot. Okey. Jadi mendarat dengan teknik yang tidak betul, contohnya ketika melompat. Jadi ketika melakukan aktiviti, biasanya guru akan tunjukkan cara melompat yang betul. Jadi murid-murid ni bila dia melakukan aktiviti dengan cara yang tidak betul, apabila mendarat, maka boleh terjadi terseliuh ini. Baik, yang ketiga iaitu tergelincir akibat lantai licin ataupun berpasir. Jadi selalunya terseliuh ni adalah berlaku di kawasan kaki lah, ya. Okey, dan gejalanya, apa dia gejala? Gejala ni cedera pada sendi dan ligamen. Yang kedua iaitu bengkak dan lebam. Jadi apabila berlaku terseliuh, boleh jadi dua ni, iaitu bengkak dan lebam. Seterusnya yang ketiga, sukar bergerak. Selalunya orang yang terseliuh ni dia akan sukar untuk menggerakkan kakinya. Dan juga yang keempat, kawasan tercedera berasa panas. Jadi berapa lama untuk sembuh? Biasanya memakan masa yang lama. Ya, tidak sama seperti lebam tadi. Sebab terseliuh ni melibatkan sendi dan ligamen. Dia akan makan masa 2 hingga 3 minggu. Jika terlalu buruk keadaannya, boleh jadi memakan masa 2 hingga 3 bulan. Okey, baik. Cara rawatan. Okey. Lebih kurang seperti lebam tadi, kita tuam sejuk menggunakan ais selama lebih kurang 10 minit setiap 2 jam selama 2 hari. Dan tuam panas dan sejuk selang-seli selama lebih kurang 10 menit 3 kali sehari selepas 3 hari kecederaan. Bantu mula ni seperti mana yang cikgu bincangkan di awal tadi, iaitu perkara yang perlu kita lakukan sebaik saja berlakunya kecederaan, ya. Yang paling awal sekali kita buat iaitu rehatkan bahagian yang mengalami kecederaan. Kemudian tuam sejuk selama lebih kurang 10 minit selama 2 jam. Balut kawasan yang tercedera dengan kain balutan yang bersih, bertujuan untuk mengenakan tekanan pada anggota yang tercedera. Dan yang keempat, tinggikan anggota yang tercedera melebihi aras jantung. Dan yang terakhir sekali, seperti biasa, kita mestilah merujuk pengamal perubatan seperti doktor untuk rawatan lanjut. Baik, cikgu telah bincang 2 jenis kecederaan. Apa dia tadi? Yang pertama sekali, lebam. Dan yang kedua ialah terseliuh. Jadi di dalam pautan video ini, cikgu ada sediakan latihan yang berkaitan dengan tajuk yang cikgu bincangkan ini. Jadi jangan lupa jawab dan rujuk menggunakan buku teks, kerana jawapan semua ada di dalam buku teks, ya. Jadi itu saja untuk kali ini. Selamat belajar dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.